KPM. Beratnya. Dah lah berat. Lepas tu jauh daripada kereta. Lepas tu panas lagi. Aduh, sakitnya pinggang ni. Tak larat lah aku setiap hari kena buat macam ni. Tak nak tolak pun berat. Aduh. Ya Allah, tangan pun lenguh. Syafika. Cikgu dengar ke saya merungut tadi? Kenapa Syafika? Apa masalah ni? Cikgu, beratlah kotak-kotak ni. Dah lah kereta saya 2 kilometer dari sini. Jauh sangat, cikgu. Saya penat. Tak apa. Nanti lepas ni, okey, kita akan cuba buat kajian lebih mendalam tentang masalah yang Syafika alami ni. Masalah ya, cikgu? Ya. Kalau macam tu nak tahu, cikgu. Okey, alright. Okey, boleh. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas, dan hari ini mata pelajaran kita Reka Cipta bagi tingkatan 4. Dan seperti anda lihat sebentar tadi kan, kita pun telah memperkenalkan guru kita secara atas talian. Jadi untuk mengenal beliau lebih dekat, sini ada bersama saya cikgunya. Tapi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita terlebih dahulu, iaitu Cikgu Rohaya Muhammad Hatta dari SM Pendidikan Khas Vocational Indahpura, Kulai, Johor. Cikgu sihat ya, cikgu? Alhamdulillah. Baiklah, dah mengenali jurubahasa isyarat kita. Jom kita kenal pula cikgu kita yang akan mengajar pada hari ini, iaitu Cikgu Rabaatun Adawiyah Jaafar, Ketua Panitia Reka Cipta. Wow, dari SMK Sultan Abdul Jalil Shah, Teluk Intan, Perak. Hai cikgu. Hai. Jauh ya dari Perak? Kampung mak saya tu. Cikgu sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu juga mesra disapa dengan nama Cikgu Ruby. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu, hari ini kan tajuk kita penyataan masalah. Tapi untuk lebih belajar dengan lanjut, seperti tadi yang kita ada sikit lakonan tu, cikgu ada sebutkan mengenal pasti masalah yang saya sakit pinggang tu kan cikgu. Betul. Bagaimana caranya cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih Syafika. Baik, saya akan mulakan dengan tajuk pertama ini, iaitu kita akan belajar mengenal pasti masalah. Okey. Tajuk ini adalah dalam bab 4, tingkatan 4. Okey. Baik, sebelum itu, kita akan tengok dulu pengenalan kepada metodologi kajian ataupun kita panggil kaedah kajian. Itu adalah perkataan yang paling mudah lah. Ada 5 kaedah kajian yang boleh dijalankan oleh murid-murid, iaitu soal selidik, pemerhatian, rujukan media, temu bual dan juga pengalaman sendiri ataupun orang lain. Okey, apa dia sebenarnya 5 kaedah kajian ni? Kita tengok satu persatu. Kaedah kajian yang pertama iaitu soal selidik menggunakan set soalan, di mana kita akan buat atau membina set soalan itu untuk mendapatkan data atau maklumat daripada responden. Orang yang mengalami masalah dah. Dan yang seterusnya, kaedah yang kedua ialah pemerhatian. Pemerhatian ini adalah di mana kita melihat situasi sebenar yang berlaku terhadap masalah tersebut. Kita akan kaji dengan lebih jelas dan terperinci. Dan kita akan tengok macam mana langkah kerja dia. Kita tengok lokasi, tempat, masa untuk membuat pemerhatian, kita catat maklumat dan kita rekodkan. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah rujukan media cetak ataupun elektronik. Yang ini contoh media dia komputer, surat khabar, daripada buku, majalah, televisyen ataupun kita melayari internet untuk mendapatkan data dan maklumat tentang masalah tersebut. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah temu bual. Temu bual ni dia lebih kurang macam soal selidik, tapi kita berinteraksi atau melakukan perbualan secara bersemuka. Dengan tujuan untuk mendapatkan
maklumat daripada responden. Okey. Langkah kerja dia ada disenaraikan kat situlah. Okey. Dan yang terakhir sekali, kaedah kajian yang terakhir ialah pengalaman sendiri atau orang lain. Ini macam Syafiqah tadi lah, mengalami sendiri masalah tu kan. Betul. So data dan maklumat ini diperolehi daripada pengalaman sendiri. Sebagai contoh dalam menggunakan sesuatu produk atau dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi macam Syafiqah tadi lah, mengalami masalah berdasarkan pengalaman sendiri, mengangkat kotak yang berat. Betul? Okey, itulah dia kaedah kajian, ada 5 sahaja, iaitu soal selidik, melayari internet, pengalaman sendiri, yang keempat adalah daripada pemerhatian dan juga daripada proses temu bual. Temu bual. Baiklah cikgu. Jika ada orang lain yang membuat kajian tersebut, bolehlah mereka menemu bual saya kan cikgu? Ya, betul. Okey, selepas ini kita akan lebih mengaplikasikan semua teknik-teknik untuk mengenal pasti masalah. Tapi sebelum itu kita berehat terlebih dahulu dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid semua, jom masuk ke kelas. Mata pelajaran kita pada hari ini ialah Reka Cipta dan Cikgu Rabatun telah pun memperkenalkan kelima-lima kaedah kajian yang terlibat dalam pengenalan pastian masalah, dan kali ini kita akan menyelami ke semua kaedah tersebut, ya cikgu? Ya, betul. Okey cikgu, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Okey, baiklah, saya akan sambung. Baik, apa kaedah untuk kita buat dalam langkah yang pertama? Kita akan buat penyataan masalah dulu. Daripada masalah tadi, kita akan membina penyataan masalah. Okey, berdasarkan 5W1H. Apa 5W1H ni? Apa tu cikgu? Okey, ini adalah kaedah yang paling mudah untuk murid-murid membina penyataan masalah. Apa dia 5W1H? Okey. W yang pertama ialah what? Apa? Apakah masalah secara terperinci yang berlaku pada masalah tersebut? Kemudian why, kenapa? Mengapa ia menjadi salah satu masalah? Okey, who, siapa yang mengalami masalah itu? Kemudian when, bilakah masalah itu berlaku? Dan seterusnya where, di mana masalah itu berlaku, kat mana tempat dia? Kemudian how ni bagaimana masalah itu boleh berlaku. Okey, baik. Seterusnya, selepas kita mengenal pasti dalam kaedah 5W1H tadi, okey, kita akan mengenal pasti juga latar belakang masalah yang hendak dilaksanakan. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok latar belakang individu. Okey, dari segi jantina, dari segi usia, dari segi keadaan fizikal, budaya, bangsa dan agama. Okey, kemudian kita tengok pula dari segi ciri yang kedua, dari segi situasi. Situasi apa yang berlaku tu dari segi tempat, masa, keadaan dan persekitaran ketika mengalami masalah tersebut. Okey, dan yang ketiga, latar belakangnya ialah yang penting, paling penting ialah kata kunci. Apa kata kunci ni? Kata kunci ni adalah apa sebenarnya masalah utama di dalam situasi tersebut. Contohnya, lambat, sakit, susah, penat, membazir, bahaya, bau busuk. Okey, contohnya lah. Dan latar belakang yang keempat ialah kesan dan akibat daripada kata kunci tadi. Apa yang akan menjadi kesannya ialah dari segi kesihatan, dari segi keselamatan, pembaziran sosial dan budaya, emosi dan mental. Okey, sekarang saya bagi contoh macam mana kita nak buat penyataan masalah berdasarkan situasi pada gambar. Okey, katalah kat sini masalah pembuangan sampah di Kampung Selamat. Okey, so masalah pembuangan sampah ni kita nyatakan dia sebagai masalah pembuangan sampah secara terbuka. So, siapa yang mengalami masalah ni? Tadi dia dah tulis lah Kampung Selamat kan. So penduduk di Kampung Selamat lah. Okey, dan where, dekat mana? Kita dah tahu dah kat mana tadi. Di mana ya Syafiqah? Di Kampung di Kampung Selamat, di sepanjang laluan jalan raya. Okey, kemudian when, bila berlaku? Okey, berlakunya setiap hari lah. Setiap hari. Orang membuang sampah memang biasa situ. setiap hari lah kan. Okey, kemudian how, bagaimana dia boleh berlaku pencemaran udara dan bau, membahayakan keselamatan dan mengundang penyakit. Okey, kemudian why, kenapa?
kotor, berbau, mengganggu pengguna jalan raya dan mencacatkan pemandangan. Dan white, apa yang berlaku ialah pembuangan sampah yang tidak sesuai. Okey, itu dari segi 5W1H. Okey. Jadi saya tunjukkan macam mana kita membina penyataan masalah dalam bentuk karangan seperti ini. Tadi kita dah dapat poin-poin daripada 5W1H. So, ini penyataan masalah yang kita boleh lihat, okey, di mana kita letakkan keempat-empat latar belakang tadi, latar belakang, situasi, kata kunci, kesan dan akibat. So kita boleh tengok kat sinilah. Okey, pembuangan sampah secara terbuka masih lagi berlaku pada era teknologi masa kini. Okey, setiap hari penduduk di Kampung Selamat terpaksa membuang sampah di sepanjang laluan jalan raya di hujung kampung mereka disebabkan tiada pengurusan sampah yang sistematik. Okey, keadaan ini menyebabkan beberapa masalah berlaku. Antaranya ialah, okey, yang warna merah tu saya merahkan tulisan dia untuk murid-murid nampak. Okey, itu adalah kesan dan akibat. Persekitaran menjadi kotor dan berbau busuk, seterusnya pencemaran udara dan bau akan berlaku. Okey, selain itu sampah sarap yang berlonggok akan menyukarkan kenderaan melalui jalan tersebut dan akan mengganggu keselamatan pengguna jalan raya. Okey, akan mengganggu keselamatan pengguna jalan raya. Okey, so ini adalah masalah yang kedua, kesan dan akibat. Okey, dan yang ketiga, pembuangan sampah secara terbuka juga turut menjadi tumpuan anjing dan kucing liar serta makhluk perosak seperti lalat, tikus dan lipas. So keadaan ini boleh menyebabkan penyebaran pelbagai penyakit. Jadi yang pen merah itu adalah yang kita warnakan warna merah itu adalah kesan dan akibat. Okey. Masalah utama di dalam situasi ini. Okey, yang ini saya tunjukkan dalam bentuk infografik. Benda yang sama, tapi murid-murid juga boleh membina dalam bentuk seperti inilah. Di mana kita ringkaskan penyataan masalah tersebut dalam bentuk poin-poin yang seperti ini. Kita keluarkan terus masalah pertama, masalah kedua dan masalah ketiga. Benda yang sama juga, tapi kita buat dalam bentuk grafik seperti ini. Pun dibolehkan. Biasanya murid memilih yang mana satu, cikgu, yang mudah? Biasanya pelajar-pelajar lebih mudah dia ambil pilih yang inilah secara grafik. Tapi kalau dibuat dalam bentuk karangan pun tak menjadi masalah. Okey, dibenarkan. Okey. So, baik. Yang ini kaedah pengumpulan data. Selepas kita dah dapat penyataan masalah, kita akan menggunakan kaedah borang soal selidik untuk mendapatkan data yang sebenar daripada responden. Ini contoh borang soal selidik lah. Okey, kita boleh tengok kat sini ada dipaparkan, murid-murid pun boleh tengok yang bahagian A itu adalah bahagian umum lah. Kita tanya soalan jantina, umur, bangsa dan pekerjaan. Tapi yang paling penting ialah latar belakang responden yang ada 3 soalan utama ni. Soalan memang berkaitan dengan masalah yang dinyatakan dalam penyataan tadi. Yang warna merah tadi, yang tu kita tanya semula kepada responden untuk mengetahui adakah benar-benar ia satu masalah kepada semua orang. Kalau kita nak kata ni masalah, tapi seorang je yang ada masalah tu, dia dah tak jadi masalah. Masalah ni mestilah dialami oleh semua orang, hampir semua orang. Dan dia perlulah penduduk Kampung Selamat ke, cikgu? Iyalah. Kalau orang luar tak boleh lah. Untuk kita kaji di Kampung Selamat, jadi kita akan edarkan borang responden tu pada penduduk Kampung Selamat lah. Okey. Okey. Ini contoh dia. Soalan, adakah anda bersetuju bahawa pembuangan sampah secara terbuka di laluan jalan raya akan menyebabkan pencemaran udara dan bau? Okey, dan dia boleh jawab, responden akan jawab ya atau tidak. Soalan seterusnya, adakah anda bersetuju bahawa pembuangan sampah secara terbuka di laluan jalan raya akan mengganggu keselamatan pengguna jalan raya tersebut? Pun boleh jawab ya atau tidak. Dan soalan yang terakhir, adakah anda bersetuju pembuangan sampah secara terbuka menyebabkan tumpuan makhluk perosak, seterusnya mengundang penyakit? Okey. Jadi apabila kita edarkan borang soal selidik ini, katalah kita edarkan kepada 30 orang penduduk Kampung Selamat. Jadi ini contoh, bila kita dah dapat hasil daripada data dan maklumat responden, kita akan sediakan jadual pengumpulan data seperti ini. Okey. Di sini kita akan kumpul dan analisis. Kita akan tengok soalan pertama, okey, berapa orang yang jawab ya, berapa orang yang jawab tidak. Kalau kat sini data dia kita nampak kan, yang jawab ya 22 orang daripada 30. Yang jawab tidak 8 orang. So kita terus letak dengan jalur untuk responden, kolom untuk responden, peratus responden untuk kita buat nanti pembinaan proses selepas ini. Soalan yang kedua, kita boleh tengok adakah anda setuju pembuangan sampah secara
adakah anda setuju bahawa pembuangan sampah menyebabkan masalah keselamatan pengguna jalan raya? Okey, dia ada kat situ jawapan ya 27, jawapan tidak 3 orang. Dan adakah anda setuju pembuangan sampah secara terbuka menyebabkan tumpuan makhluk perosak, seterusnya mengundang penyakit? Jawapan ya 28, jawapan tidak respondennya hanya 2 orang. Ada Kat sini juga, jadi kita boleh nampak dekat sini dengan jelas bahawa ini adalah benar-benar satu masalah kepada penduduk di situ. Ya, Betul. Kebanyakan majoritinya menjawab ya. Okey, jadi selepas kita dah buat jadual pengumpulan data macam ni, jadi kita dah boleh nampak dengan jelas, okey, hasil daripada data dan maklumat tersebut. Okey. Jadi, kemudian seterusnya kita akan membina persembahan data. Proses seterusnya ialah persembahan data atau maklumat. Okey, ini kita akan membina dalam bentuk graf bar. Seperti inilah. Okey, untuk memudahkan murid-murid. Kebiasaannya umumnya semua murid akan membina graf bar seperti inilah. Okey. Jadi apa yang penting dalam ni mesti ada tajuk, mesti ada tajuk pada paksi Y dan paksi X, iaitu peratus, berapa peratus tadi kita dapat kan? Masalah berapa kan? So kita terus tulis kat situ dan kita terus tulis masalah-masalah dia apa dan kita terus membina dia punya paksi bar dia tu, graf bar dia tu mengikut jumlah yang dapat kita perolehi daripada jadual pengumpulan data tadi. Okey, kemudian seterusnya kita akan buat huraian data. Selepas kita buat graf tadi, okey, dalam persembahan data kita akan buat huraian data. Huraian data ni sebenarnya kita membina ayat daripada graf bar tersebut. Kita akan membina ayat. Ayat dia seperti inilah yang saya paparkan di skrin ni. Okey, murid-murid di rumah pun boleh tengok, okey, macam mana cara membina huraian data. Okey, kita akan kaitkan antara faktor, penunjuk arah keperluan, menyelesaikan masalah, peratusan dan pecahan data dan perkaitan dapatan dengan masalah yang tersurat dan tersirat. Sebenarnya benda yang sama, cuma dia kita buat dalam bentuk ayat. Itu yang dipanggil sebagai huraian data dan maklumat. Okey? Okey, cikgu. Okey, dan seterusnya kita akan buat rumusan kajian. Okey, ini adalah langkah terakhir dalam pengenalpastian masalah. Okey, iaitu rumusan kajian. Rumusan kajian ni kita buat ayat paling simple, tapi jelas. Contoh dia macam inilah. Kesimpulannya, majoriti responden bersetuju masalah berlaku pada pembuangan sampah secara terbuka. Senang, kita dah tahu dah. Majoriti responden. Kita boleh juga buat ayat sebilangan besar responden. Kebanyakan responden yang menunjukkan menunjukkan bahawa responden itu bersetuju tentang masalah tersebut. Okey. Jadi baiklah, saya nak tanya pada Syafiqah. Ya, cikgu. Okey. Apa yang Syafiqah alami tadi? Okey, berikan saya 2 kesan dan akibat daripada masalah mengangkat kotak-kotak yang berat tadi. Okey, cikgu. Bila saya mengangkat kotak yang berat tu, letak je atas meja rasa lega. Jadi semasa mengangkat tu rasa lenguh tangan, sakit badan, cikgu. Betul. Lagi apa lagi yang dialami oleh Syafiqah? Saya rasa macam penat, dan juga kalau contohnya saya tak angkat barang tersebut ataupun saya tak angkat dengan penuh kuasa yang kuat, barang akan terjatuh dan saya mengalami kerugian, cikgu. Betul. Barang tu akan jadi rosak kan? Betul rosak. So sekarang kita tengok penyataan masalah untuk masalah yang dialami oleh Syafiqah tadi. Kita tengok dalam bentuk penyataan karangan seperti ini. Okey. Saya tunjukkan contoh, murid-murid sendiri boleh tengok. Okey, tema kita dah letak lah. Tema dia pemindahan lah sebenarnya, sebab daripada kereta, kenderaan nak hantar ke pejabat, ke tempat kerja, betul? Betul, so, cikgu. ini tema dia, masalah pemindahan barang. Okey, murid-murid boleh baca dan saya nak murid-murid fokuskan kepada tulisan yang berwarna merah tu. Itu yang kita fokuskan, masalah utama. Yang tu yang kita nak kenal pasti sama ada ia benar-benar satu masalah. So kita akan fokuskan dahulu di dalam bentuk perenggan seperti inilah. Okey, dan saya akan tunjukkan dalam bentuk infografik yang lebih mudah. Okey, kat sini saya letak nama Anis, bukan nama Syafiqah, tapi masalah cikgu, yang sama. Kawan saya. Okey, kesukaran Anis untuk memindahkan barang daripada keretanya ke pejabat. Masalah pertama, jarak yang jauh. Okey, kesan akibat mengambil masa yang lama. Masalah kedua, mengangkat barang yang berat dan banyak. Macam tadi kan Syafiqah alami, kesan dia tangan lenguh dan sakit belakang. Dan masalah ketiga, barang yang diangkat boleh jatuh dan rosak. Kesan akibat, kesan akibat dia membahayakan dan mendatangkan kerugian. Okey, jadi
selepas ini apa sebenarnya kita kena buat? Cikgu, disebabkan kita dah nyatakan masalahnya dan cikgu cakap kita kena tahu dia benar-benar masalah. Ya, betul. Tentunya memang ada masalah ni. Ada 3 masalah kat sini. Kita perlu buat kajian soal selidik, cikgu. Ya, betul. Bijak sekali Syafiqah. Betul. Terima kasih. Kita akan membina borang soal selidik. Jadi saya akan minta Syafiqah untuk membina borang soal selidik tersebut. Okey, dan bolehlah Syafiqah bagi saya satu soalan agak-agak. Apa kita nak tanya dekat responden? Yang pertama boleh kita tanya tak soalan macam ni? Kalau kita tanya, pernah tak dia mengalami kesukaran ataupun kesusahan memindahkan barang ke sesuatu tempat yang jauh ataupun tempat yang mungkin tinggi? Boleh, tak ada masalah. Jadi itu soalan pertama yang boleh dibina di dalam borang soal sidik. Jadi Syafiqah boleh bina lagi dalam borang soal sidik tu masalah-masalah yang sama. Okey, boleh bagi paling kurang 3 soalan. Dan kemudian nanti Syafiqah boleh bagi pada saya lah hasil dapatan daripada responden. Bila responden yang dah jawab tu nanti boleh bagi pada saya hasilnya macam mana. Adakah mereka juga mengalami masalah yang sama macam Syafiqah? Okey, baiklah cikgu. Saya akan menyediakan semua borang soal sidik saya dan teruskan dengan kajian saya. Tapi sebelum itu cikgu, bagaimana kan saya punya jawapan sebentar tadi mengenai pengenapastian masalah tu? Okey ke cikgu? Okey, sangat bijak Syafiqah. Terima kasih cikgu. Tahniah. Okey, Kak Syafiqah nak buat sekejap borang soal selidik ni. Nak tanya ramai orang ni. Tapi sementara itu kita berehat sebentar ya. Dan kembali selepas ini di TV KPM. Didik TV KPM. Hai rakan-rakan semua, jom kita masuk ke kelas Reka Cipta hari ini bagi slot menengah atas. Dan Cikgu Ruby, saya pun telah siapkan borang soal selidik saya. Wah. Saya telah menemu bual 30 orang. 10 orang? 10 orang? Macam mana 30 tu? 10 cikgu. Dan siap cikgu? Okey, tahniah Syafiqah, cakap. Bagus. Tahniah. Cikgu, apakah langkah seterusnya kita perlu buat, cikgu? Okey, baiklah. Saya akan tunjuk terlebih dahulu. Borang soal sidik seperti mana yang Syafiqah buat itulah. Okey. Kita akan tengok Okey, ini borang soal sidik. Contoh seperti mana yang Syafiqah buat. Okey. Sama macam tadi juga. Okey, kita akan lihat bahagian A, latar belakang responden. Kita akan tanya secara umum jantina, umur dan bangsa. Okey, dan bahagian B kita akan tunjukkan latar belakang responden. Yang ini adalah soalan berdasarkan kepada kesan akibat yang kita nyatakan dalam penyataan masalah tadi. Okey, jadi adakah anda pernah mengalami kesukaran memindahkan barang dari kenderaan ke tempat kerja? Betul ada buat benda tu soalan tu? Ada cikgu. Okey, adakah anda bersetuju bahawa jarak kenderaan yang jauh dari tempat kerja atau pejabat menyebabkan proses memindahkan barang mengambil masa yang lama? Samalah cikgu. Sama memang bijak betul Syafiqah ni. Okey, adakah anda pernah mengalami tangan lenguh dan sakit belakang disebabkan mengangkat barang yang berat dan banyak? Dan adakah barang yang diangkat pernah jatuh dan rosak sehingga membahayakan dan menyebabkan kerugian? So kita tanya 4 soalan utama tu. Syafiqah pun dah dapat kan? Dah dapat. Okey, baiklah. Sekarang saya nak minta Syafiqah membina jadual pengumpulan data. Okey. Boleh tak Syafiqah? Boleh cikgu. Okey. Data-data ni pun saya dah dapat. Okey. Jadi saya mulakan cikgu? Ya, boleh. Silakan. Alright. Bila sebut jadual ni kan cikgu, saya ingat cikgu ada sebut tadi kena masukkan soalannya dan kena kumpulkan berapa orang yang berkata ya bagi setiap soalan tersebut dan berapa orang yang kata tidak. Ya, betul. Betul. Syafiqah kena letakkan dekat situ data yang paling tepat. Maksudnya mengikut kepada hasil borang soal selidik tu. Berapa orang responden yang menjawab ya pada soalan pertama, berapa orang yang jawab tidak pada soalan pertama, dan untuk soalan-soalan seterusnya kita kiralah berapa orang yang jawab soalan yang kedua tu ya dan berapa orang yang akan jawab
Tidak. Tidak. Baiklah cikgu. Sambil saya teruskan ini, mungkin ada yang tertanya-tanya yang sedang menonton, berapakah minimum orang yang kita perlu tanya bagi menjawab soalan soal selidik cikgu? Untuk kita memastikan bahawa masalah itu adalah masalah yang benar-benar tepat, okey, dan sahih, paling kurang kita perlu pilih 10 orang responden sekurang-kurangnya untuk menjawab soalan. Kalau kurang tu jadi macam tak sahih lah maklumat dia. Jadi paling kurang 10 orang responden dan maksimum dia tak kisahlah berapa pun. Cuma kita lah nanti nak buat dia punya analisis data tu akan jadi susah lah kalau terlalu banyak kan. Betul. Kalau 10 orang cepat sikit lah. Okey, setuju cikgu. Baiklah, saya sedang menulis soalan pertama ya cikgu. Okey. Boleh ya Syafiqah? Boleh cikgu. Sebenarnya murid-murid juga ya boleh merujuk di dalam buku teks tingkatan 4 muka surat 67 hingga muka surat 86 untuk melihat dengan lebih terperinci tentang tajuk ini Okey, untuk pengetahuan juga tajuk pengenalpastian masalah, penyataan masalah ini berkaitan di dalam penghasilan kertas 2 reka cipta SPM. Okey, memang semua murid-murid perlu buat benda ni. Jadi setiap murid perlu faham dan perlu mahir untuk membuat dan membina penyataan masalah. Okey. Dalam langkah-langkah reka cipta ya cikgu, penyataan masalah ni yang keberapa cikgu? Penyataan masalah ni adalah yang pertama sekali. Yang pertama sekali? Yang pertama sekali. Ini yang paling penting sekali. Sebab di dalam reka cipta ni, kita akhirnya sebenarnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sebelum menyelesaikan masalah, kita kena tahu dulu apa sebenarnya masalah tu. Jadi proses yang pertama, mestilah kita mengenal pasti dulu. Kemudian barulah ada proses-proses yang lain lah. Baiklah cikgu. Okey, saya dah hampir siap soalan kedua. Cikgu, sambil-sambil itu juga kan, kalau contohnya cikgu nyatakan kali ini kita ada 4 soalan kan cikgu. Kalau kita hanya bagi 2 soalan, adakah tepat untuk menangani masalah kita ataupun untuk borang soal selidik? Ya, betul. Kita perlu menyediakan paling kurang 3 soalan. Perlu 3 ada soalan. 3 soalan dan yang berkaitan dengan kesan akibat masalah. Mesti ada 3 kesan dan akibat. Perlu ada paling kurang 3. Tak boleh kurang daripada tu. Lebih tak apa. Baiklah cikgu. Dah hampir nak siap lah Syafiqah. Hampir cikgu. Satu lagi soalan je kan. Okey. Maksudnya kan reka cipta ni bukan sahaja kita perlu mereka cipta dan menggunakan hands on untuk membuat sesuatu. Perlu ada juga data dan yang kita kumpulkan ya cikgu. Ya. Sebab bermulanya satu penyelesaian atau membina idea itu perlu bermula dengan masalah dulu. Semua benda pun memang diselesaikan dengan bermulanya daripada masalah. Kita selesaikan masalah baru kita ada sediakan idea. Betul, idea produk ke kan. Macam kita berjual belilah kan cikgu. Bila kita nak menjual sesuatu barang, perlulah ada manfaat kepada penggunanya. Betul. Kalau dia tidak menyelesaikan masalah, ada sekadar untuk hiasan tu, ia sebagai barang hiasan je lah kan cikgu. Betul. Okey cikgu, saya hampir siap. Cuma nak masukkan bilangan yang mengatakan ya dan yang kata tidak. Okey cikgu. Syafiqah. Okey. Syafiqah ni kategori pelajar cemerlang ni, cepat. Terima kasih cikgu. Saya okey. Yang kedua ialah saya dapatkan 9, 1 di sini. Dan sini pun 9, 1 dan juga 8, 2. Okey, cikgu. Sudah siap, saya gariskan sahaja. Okey. Okey, baiklah Cikgu Ruby. Saya pun telah siapkan jadual pengumpulan data saya. Tapi kan Cikgu, ada tak perlu penambahbaikan pada jadual ini? Okey, jadual ni sebenarnya memang dah okey sangat. Okey, dah lengkap pun dengan soalan dan juga ada kolom ya dan tidak. Tetapi Syafiqah kena tambahkan, jangan lupa kena tambahkan peratus responden. Oh, peratus. Untuk jawapan ya dan jawapan tidak. So kena tambahkan dekat situ sikit.
Okey, Sikit baiklah je lagi. cikgu. Apakah signifikasi ataupun kepentingan menambahkan peratus ni cikgu? Okey, sebab nanti kita akan membina graf bar pula selepas ini. Kita akan buat persembahan data berdasarkan kepada peratus responden. Baiklah cikgu. Okey, so kalau yang tu 100 lah. 100 ni kosong sebab kosong. 90, 10, 90, 10. Oh, senang saja ni cikgu. Ya. Okey. Kalau 10 orang kan. Okey, Tania. Baiklah, cikgu. Okey, Siap. saya bagi 5 bintang untuk Syafiqah. Okey. Kerana berjaya menghasilkan jadual pengumpulan data yang sangat baik. Okey, baiklah Okey. 5 bintang. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Tapi Okey. cikgu sebutkan tentang peratus tu untuk membuat graf bar pula kan cikgu? Ya, tapi sebelum tu kita tengok sekejap. Betul tak seperti mana yang Syafiqah buat? Okey, saya angkat semula. Okey, kita tengok, Okey, jadual pengumpulan data. Okey, sama tak? Sama kan? Cuma yang tu ada warna, Syafiqah tak sempat nak warnakan lah. Tak sempat. Tapi sama datanya pun sama. Okey, ya dan tidak. Untuk jawapan ya dan tidak. Okey, selepas ini kita akan membina persembahan data. Kita akan membuat graf bar pula. Graf bar pula. Okey. Boleh Syafiqah buat, Syafiqah? Boleh cikgu. Okey. Satu soalan cikgu sebelum saya mulakan. Adakah tajuknya perlu sama? Jadual pengumpulan Ya. data ataupun graf bar? Jadual pengumpulan data untuk jadual. Untuk graf bar kita akan tulis persembahan data. Oh, persembahan data Ya, persembahan Baiklah, data. cikgu. Saya Okey. mulakan sekarang. Okey. Terus buat paksi ya. Okey. Tajuknya persembahan data. Tapi kita kena tulislah tajuk kepada graf bar ni apa tadi? Tajuk dia peratus responden yang mengalami masalah. Okey, Syafiqah terus boleh tulislah. Peratus responden yang mengalami masalah memindahkan barang. mengalami masalah memindahkan barang. Okey cikgu, wah panjang Okey. Okey. Ya, kemudian terus buat dia punya graf bar lah. Graf bar. Okey, jadi kita berdasarkan ada kepada jadual tadi. Okey, soalan pertama. Terus kita buatlah. ada 4 soalan, jadi saya perlu ada Ini ruangan. terus 100. Peratus tadi yang pertama adalah 100. Jadi Untuk bar okey. ya. Okey. Baiklah cikgu, dan tidak kosong. Kosong. Okey, Okey, saya kita biarkan biar je lah. kosong. Kita biarkan terus. Okey. Okey, tulis kat bawah ni masalah. Masalah. Apa? Masalah kesukaran. Masalah je lah. kesukaran. Okey. Buat ringkas saja. Kesukaran ya. Okey, yang kedua kita ada 90%, jadi pertengahan di sini. Okey. Alright cikgu. Dan Dan 10% untuk tidak. untuk tidak. Okey. Sambung, rapatkan je. Ya, rapatkan betul. je. Okey. Dan tajuk ni ialah jarak kenderaan. Mengambil masa yang lama. Mengambil masa yang lama. Ambil terus. Masalah dia. Mengambil macam masa tu. yang lama. Betul. Ambil terus ya. Sebab ruangan dia kecil saja. Ya. Jadi tak perlu panjang-panjang ke cikgu. Betul. Okey, yang kedua ni pun sama juga 90 dan 10. Ya, betul. Okey. Baiklah cikgu. Yang ini pula dia punya tajuk ialah Lenguh, tangan lenguh dan tangan. sakit belakang. Tangan lenguh dan sakit belakang. Tangan lenguh dan sakit belakang. Okey, cikgu, yang terakhir pula ialah pernah jatuh dan rosak sehingga membahayakan. Pernah jatuh dan rosak lah. Okey, 80 dengan 20%. Ya, betul. Cikgu, sambil saya buat ni saya sedar bahawa macam mana ya kalau saya nak membezakan antara bahaya atau tidak. Okey. Kalau tak ada pensel warna, okey, boleh juga kita lorekkan perbezaan di antara ya dan tidak tu. Kita boleh buat perbezaan dari segi mungkin kita buat polka dot ke untuk ya, untuk tidak kita buat jalur-jalur pun boleh juga. Ini ada satu lagi ni. Cikgu, saya tertinggal ni. Petunjuk kan cikgu? Ya, betul. Petunjuk boleh di mana-mana saja. Ya, boleh. Okey. Jadi satu untuk ya. Dan satu lagi untuk tidak. Yang contoh cikgu cakap kalau ada pensel warna boleh kita lorekkan cikgu? Lorek simple je. Okey. Buat je macam tu asalkan ada beza. Okey, jadi ni untuk Ya. Dan tidak pula kita ada warna. Saya nak pilih warna biru lah cikgu. Boleh. Okey, warna biru untuk tidak.
Itu dia cikgu. Dah siap. Sempat juga kita ya. Okey, tahniah Syafiqah. Sekali lagi tahniah 5 bintang. Terima kasih Okey. cikgu. Okey. Ada tak yang saya tertinggal? Setakat ini betul ada 5 kriteria yang penting yang perlu ada dan kesemuanya Syafiqah berjaya hasilkan. Wah. Okey, ini adalah pentadsiran lah. Okey, kedua-dua ni adalah melibatkan pentadsiran kepada murid, menghasilkan jadual pengumpulan data dan juga menghasilkan persembahan data. Okey, jadi cikgu telah memberi saya 5 bintang untuk membuat. Tahniah. Terima kasih cikgu, graf bar dan juga jadualnya. Dan kalau saya lihat memang kalau tengok bar graf ni memang jelas nampak pengumpulan data tersebut melalui kajian soal selidik. Baiklah rakan-rakan Syafiqah semua. sekejap. Ya, Sebelum tu cikgu. kita tengok Syafiqah. Kita belum tengok lagi contoh untuk graf bar Syafiqah ni. Nak kena pasti betul kita ke perlu tak? semak betul ke tak kan cikgu? Okey, kita tengok. Sama tak? Sama tak cikgu? Sama. Okey, betul. Okey, semua ada kan? 5-5 ada. Tajuk pun ada. Paksi untuk peratus, masalah, paksi X dan paksi Y yang betul, graf bar yang betul dan ada petunjuk. Cikgu, lengkap saya nak tanya kalau peratus ni ditulis simbol peratus boleh tak? Boleh juga. Boleh juga. diterima. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih. Harapnya yang sedang menonton pun telah membuat graf bar anda. Jadi selepas ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai reka cipta penyataan masalah. Jadi jangan ke mana-mana, setia menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali ni ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas dan hari ini mata pelajaran kita reka cipta bagi tajuk penyataan masalah. Baiklah, Kak Syafiqah pun telah mempelajari bagaimana hendak membuat jadual pengumpulan data serta graf bar bagi mengumpul data daripada kajian soal selidik. Dan kali ini pula cikgu, bagaimana kita nak merumuskan kajian kita cikgu? Okey, baiklah, saya akan teruskan. Setelah selesai tadi membina jadual pengumpulan data dan juga membina persembahan data, okey, murid-murid seterusnya akan membuat huraian data dan maklumat. Okey, berdasarkan daripada data yang telah didapati tadi, okey, kita akan huraikan dalam bentuk ayat. Okey, daripada graf bar yang telah dibina oleh Syafiqah tadi, kita akan hasilkan dalam bentuk penerangan pula seperti inilah. Maksudnya sama juga dengan penyataan masalah yang awal-awal kita buat Ya, tu. betul. Perlu ada huraian juga karangan. Perlu ada huraian. Seperti inilah di mana kita akan letakkan dalam bentuk ayat. Okey, responden yang menghadapi masalah untuk soalan pertama, berapa orang yang dapat jawab ya, berapa orang yang jawab tidak. Okey, kalau kat sini kita boleh tengoklah berdasarkan hasil dapatan menunjukkan bahawa kesemua responden 100% bersetuju mengalami kesukaran memindahkan barang daripada kenderaan ke pejabat atau tempat kerja. Selain itu, seramai 9 orang responden, 90% mengambil masa yang lama untuk memindahkan barang tersebut dan hanya seorang responden, 10% tidak mengalami masalah itu. Seramai 9 orang responden pula 90% pernah mengalami masalah lenguh tangan dan sakit belakang akibat memindahkan barang dan hanya seorang responden tidak mengalami masalah tersebut. 10%. Kita terus letak kat situ. Seterusnya seramai 8 orang responden, 80% pernah mengalami masalah barang yang dipindahkan terjatuh dan rosak lalu mengalami kerugian, berbanding hanya 2 orang responden, 20% yang tidak pernah mengalami masalah tersebut. Kita terangkan dalam bentuk ayat. Semata-mata hasil daripada data dan maklumat yang dipersembahkan dalam graf bar tadi. Okey, dan yang terakhir sekali, proses yang terakhir ialah kita membuat rumusan kajian data dan maklumat. Okey. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, ayat dia mudah sahaja. Yang penting mesti ada majority responden. So, ayat untuk rumusan kajian data dan maklumat. Oleh yang demikian, berdasarkan hasil dapatan, kesimpulannya majoriti responden mengalami masalah memindahkan barang daripada kenderaan ke pejabat atau tempat kerja. So, kita dah nyatakan dengan jelas bahawasanya masalah ini memang dialami oleh sebilangan besar responden yang kita tanya tadi. Ya, cikgu. Itu sahaja. Jadi, selesailah sudah. Okey, proses untuk pengenalpastian masalah daripada awal sehingga akhir. Okey, cikgu, bila cikgu
sebut tentang penyataan masalah ni kan. Boleh tak cikgu memberi sedikit kaitan ataupun mungkin pendedahan kepada tema kerja khusus yang diberi kepada murid-murid tahun ni? Okey, untuk makluman semua, okey, semua murid-murid Reka Cipta perlu melaksanakan kertas 2 kerja khusus SPM. Okey, jadi untuk tahun ini baru saja mereka menerima temanya, iaitu penjimatan meningkatkan kesejahteraan hidup. Wah, itu tema yang diberi. So menarik. murid-murid, ya, sangat menarik. Murid-murid boleh mencari masalah yang sesuai untuk dikaitkan dengan tema tersebut. Kalau sebelum ini untuk SPM tahun 2021, tema dia ialah keselamatan adalah keutamaan. So cari masalah-masalah yang berkaitan dengan tak selamat. Jadi kita akan buat penyataan yang berkaitan dengan tema tersebut. Okey, baiklah, dah dapatkan tema tersebut. Jadi bolehlah memulakan kajian. Cikgu boleh tak dapatkan sedikit rumusan bagi mengakhiri rancangan kita pada hari ini? Okey, saya rasa sebenarnya semua murid pun saya harap dapat memahami dengan jelas macam mana proses untuk membuat pengenalpastian masalah, untuk membuat penyataan masalah. Dan kalau kita dapat mengikut langkah-langkah yang tepat itu, okey, semua murid pastinya akan dapat berjaya menghasilkan proses ini dengan berjaya, dengan tepat dan mudah. Okey, cikgu, baiklah, terima kasih. Dan yang paling saya tertunggu-tunggu, bagaimana pula dengan prestasi saya pada hari ini, cikgu? Okey, Syafiqah. Secara keseluruhannya, saya boleh bagi Syafiqah 10 bintang. 10? Tadi saya bagi 5, campur dengan 5, dapat 10 bintang. Okey, cikgu, terima kasih. Dapat 10 bintang tau. Baiklah, cikgu, bagi mereka yang nak mulakan ulang kaji ataupun nak mulakan kajian mereka, dah tahu tema untuk kerja khusus, di manakah mereka boleh melayari untuk mendapatkan rujukan? Okey, murid-murid semua boleh mendapatkan rujukan daripada portal Delima, ya, untuk mendapatkan bahan, segala informasi dan juga rujukan tentang subjek ini. Okey, cikgu. Dengar tu Okey, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi terima kasih Cikgu Ruby kerana berkongsi ilmu pada hari ini mengenai Sama-sama. tajuk penyataan masalah bagi mata pelajaran Reka Cipta. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Rohaya. Sehingga kita berjumpa lagi ya semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.